Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidil Safiuddin bin Salihuddin, nombor matrik 2016086. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya pada hari ini, saya ingin memberi makluman kepada pencarah dan juga tuan-puan bahawa terdapat kesalahan pada kertas kerja kami dan kami ingin memohon maaf atas kesalahan dan juga kecerobohan kami dalam melakukan kertas kerja. Jadi dengan pembentangan yang kami akan lakukan ini, kami akan memperbaiki dan juga memperbetulkan kesalahan yang kami lakukan sebelum ini, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Mujahid bin Muazzam, nombor metrik 2016084. Baik, insyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan fawasil. Okey, pertama sekali kita akan pergi kepada suratul Muhammad. Baik, surah Muhammad ini diberikan nama Muhammad kerana apa? Kerana surah ini terdapat penerangan berkenaan dengan penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua, surah ini diberikan nama Al-Qital, okey, selain nama Muhammad. Okey, Al-Qital kerana apa? Kerana surah ini juga mengandungi beberapa perkara berkenaan dengan hukum hakam berkenaan dengan peperangan, semasa peperangan dan selepas peperangan. Baik, insyaAllah. Okey, seterusnya kita ambil kepada info berkenaan dengan suratul Muhammad, iaitu jumlah ayat dia ada beberapa khilaf. Okay, yang pertama adalah ulama Kufi mengiranya ada 38 ayat. Okey, untuk ulama Hirmi dengan Dimashqi mengandungi 39 ayat. Untuk ulama Basri dan Himsi pula mengandungi 40 ayat. Okey, seterusnya kita pergi kepada jumlah kalimat pula. Ada mengandungi 539 jumlah kalimah. Okey, untuk jumlah ayat mengandungi 1349. Okey, insya-Allah kita pergi kepada bait-bait tentang fawasil berkenaan dengan surah Muhammad, insya-Allah. Okey, untuk bait yang pertama, okey. Bait pertama, jom kita baca sama-sama, insya-Allah. Darbar riqab wa wathaqa a'dudhuma kadzalika minhum lihimsin tama. Baik, dekat sini kita boleh fahami dalam bait ini dikatakan kalimah darbar riqab dan kalimah al-wathaqa dan beserta juga kalimah minhum. Okey, bagi ulama Himsi dia kira sebagai tempat waqaf. Dikira sebagai tempat waqaf. Okey, sebab apa? Dikata apa? A'dudhuma tu mewakili dua kalimah, iaitu darbar riqab dengan wathaqa. Okey. Dua kalimah tu a'dudhuma. Okey. Lepas tu kadzalika minhum, kita sambung pula terus kepada kadzalika minhum tu. Kata minhum tu juga li himsin tama. Bagi Himsi ia mengira sebagai tempat waqaf. So dalam kurungan tu kita tanda pada kurungan Himsi sahaja. Yang lain kita kosongkan, insya-Allah. Okey, bait yang kedua. Okey, kita baca sama-sama. Auzaraha yusqituhal kufiyyu thani balahum nafal himsiyyu wa mithluhu aqdamakum. Okey, jom kita tengok satu persatu. Okey, untuk perkataan auzaraha yusqituhal kufi. Perkataan yusqituha tu kita boleh bermaknakan apa? Yusqituha itu adalah isqat. Iaitu isqat ni ia buang. Maknanya Kufi tidak mengira auzaraha sebagai tempat waqaf. Okey, jadi dalam kurungan auzaraha kita tanda semua ulama, okey, ulama Hijazi, Al-Iraqi kan, semua tu kecuali kurungan Kufi sahaja kita tak tanda. Okey, sebab dia tak mengira sebagai tempat waqaf. Okey, seterusnya thaniyu balahum nafal himsi. Thaniyu balahum apa? Thaniyu tu bukan madanil akhir, tapi thaniyu tu adalah bahagian kedua ataupun kalimah yang kedua perkataan balahum. Gitu. Lepas tu nafal himsi. Nafal tu apa?
kita boleh bermaknakan apa? Nafi, menafikan. Bagi himsi maknanya himsi pun tidak mengira balahum yang kedua sebagai tempat waqaf. Jadi pun sama juga. Kita tulis kat dalam kurungan tu balahum maudhi'u tsani. Okey, kita tanda semua kurungan Madani awal akhir semua tu kecuali ulama himsi sahaja. Kita tidak tanda sebagai tempat waqaf. Okey, dan kita sambung wa mithluhu aqdamakum. Ni sambungan dia. Aqdamakum tu apa? Adalah seperti perkataan balahum juga. Sama juga. Himsi tidak mengira sebagai tempat waqaf. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Nur Hakim bin Bardan, nombor metrik 2016067. Okey, di sini saya akan meneruskan bait yang ke-87 dalam surah Muhammad, iaitu wa mithluhu aqdamakum. Jadi ada khilaf pada perkataan wa yusabbit aqdamakum ayat ke-7 pada surah Muhammad ni, yang di mana Imam Al-Himsi tidak mengira, manakala selain daripada Himsi mengiranya sebagai satu ayat. Okey, dan seterusnya pada ayat ladzatil lisyaribin yang di mana Imam Al-Basri dan juga Himsi mengiranya sebagai satu ayat, manakala imam-imam selain daripadanya tidak mengira menjadi satu ayat. Okey, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidil Safiuddin bin Salihuddin, nombor metrik 2016086. InsyaAllah pada hari ini saya ingin menerangkan tentang surah At-Tur, iaitu surah yang ke-52 daripada 114 surah di dalam Al-Quran. InsyaAllah sebelum saya pergi dengan lebih mendalam, saya ingin menerangkan tentang pengenalan surah At-Tur. Surah At-Tur ini diturunkan di Mekah dan juga surah ini mengandungi 49 ayat. Surah Tur ini dinamakan sempena nama Gunung Tursina yang berada di Mesir. Pada permulaan surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah bersumpah dengan perkara-perkara yang suci, dan ada juga yang berkenaan tentang perkara di langit dan di bumi, antaranya ialah Gunung Tursina. Di samping itu, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan juga tentang pahala yang diperolehi oleh orang-orang mukmin atas amal baik mereka. Pada masa yang sama juga, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa, agar mereka memberikan pendidikan, memberikan latihan kepada isteri mereka dan juga keturunan mereka, agar mereka dapat bersama-sama di syurga nanti, insya-Allah. Seterusnya, kita akan pergi kepada maklumat yang ada pada surah At-Tur. Yang pertama ialah jumlah ayat. Jumlah ayat yang terdapat pada surah At-Tur mempunyai 3 pandangan ataupun 3 khilaf. Yang pertama, mengikut ulama Hirmi, terdapat 47 ayat pada surah At-Tur. Manakala mengikut pandangan ulama Basri, terdapat 48 ayat. Dan juga yang terakhir, mengikut pandangan ulama Kufi dan juga ulama Syami, terdapat 49 ayat pada surah At-Tur. Seterusnya kita pergi kepada jumlah kalimah. Jumlah kalimah yang terdapat pada surah At-Tur ialah 312 kalimah. Dan yang terakhir, jumlah huruf yang ada pada surah At-Tur ialah 501. Jadi kita akan pergi kepada penerangan bait. Kita pergi kepada bait yang ke-88. Saya akan bacakan. Wat-tur fi addi hijazi uhmila wa syami da'a ma'a kufin nakola. Di sini terdapat 2 bahagian. Yang pertama, wat-tur sehinggalah uhmila, dan wasyami
hingga nakola. Jadi kita akan pergi kepada bahagian yang pertama dahulu. Watur fi adi hijazi uhmila. Pada bahagian pertama, kita dapat mengenal pasti kata kunci. Yang pertama ialah uhmila. Uhmila bermaksud tidak dikira ataupun matruk. Jadi apa yang kita dapat ialah hijazi tidak mengira watur sebagai satu ayat. Manakala untuk baki imam yang lain seperti Basri, Kufi, Himsi dan Dimashqi mengira watur sebagai satu ayat. Kita pergi pula kepada bahagian yang kedua. Wasyami da'a ma'a kufin nakola. Kita boleh dapat terdapat kata kunci yang kedua iaitu nakola. Nakola bermaksud dikira ataupun ma'dud. Jadi apa yang kita boleh dapat ialah Syami dan juga Kufi mengira da'a sebagai satu ayat. Manakala untuk baki imam yang lain seperti Madani awal, Madani akhir, Maki dan Basri tidak mengira da'a sebagai satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Faris Aiman bin Mazlan, nombor metrik 2016092. Okey. InsyaAllah hari ni saya dapat surah An-Najm. Surah An-Najm Al-Makkiyah wa hurufuha 1405 wa kalamuha 360 kadzariyat wa ayyuha 60 wa ayah غير كوفي وحمصي وثتاني فيهما. سورة النجم هي سورة رقم 35 في القرآن كتاب الإسلام المقدس. تتكون هذه السورة من 26 آية بما في ذلك سورة مكية ونزلت بعد سورة الإخلاص. اسم النجم الذي يعني النجمة مأخوذ من كلمة النجم الموجودة في الآية الأولى من هذه السورة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأي الملاك جبرائيل مرة في شكله الأصلي، مرة واحدة عند تلقي الوحي الأول، ومرة أخرى في سدرة المنتهى الإيحاء بعدما تسمية الناس أنفسهم مقدسين لأن الله وحده يعرف من يخاف. المشركون يسخرون دائما من القرآن. المتن الثمانية وتسعة عمن تولى الشام شيئا أخرى كوفي ودنيا للدمشق أحضرا. تولى عمن الدمشقي والحمصي. الآية شيئا الكوفي فقط. الدنيا المدني الأول والمدني الأخير، المكي، البصري، الحمصي والكوفي. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menerangkan mengenai surah Ar-Rahman. Jadi surah Ar-Rahman ini dinamai dengan salah satu daripada Asmaul Husna, nama-nama Allah, 99 nama Allah, iaitu Ar-Rahman, yang diambil daripada bentuk isim mubalaghah. Bentuk isim mubalaghah daripada perkataan Ar-Rahmah yang bermakna pemberi nikmat-nikmat yang besar. Adapun perkataan Ar-Rahim yang bermakna pemberi nikmat-nikmat yang kecil kepada orang-orang, khas kepada orang-orang yang mukmin. Okey, seterusnya surah Ar-Rahman ini juga ada berasal daripada Mekah dan juga Madaniyah.
Mekah daripada pandangan Ibnu Abbas, manakala Madinah daripada pandangan Qatadah. Dan bilangan hurufnya ada 3 pandangan. Yang pertama 1606, yang kedua 1186 dan yang ketiga 1030. Dan bilangan kalimahnya pula adalah sejumlah 351. Dan seterusnya bilangan ayatnya pula ada 3 juga pandangan. Yang pertama pandangan Basri 76, yang kedua pandangan Hirmi 7 ayat, yang ketiga pandangan Kufi dan juga Syami iaitu sebanyak 8 ayat. Okey, pada baitnya kita terus pada bait 90, yang di mana ada khilaf pada ayat pertama surah Ar-Rahman, iaitu Ar-Rahman. Pada ayat tersebut Imam Ad-Dimashqi dan juga Imam Himsi bersama dengan Kufi mengiranya sebagai satu ayat, manakala imam yang lain tidak mengiranya sebagai satu ayat. Dan seterusnya pada kalimah khalaqal insan yang pertama, pada tempat yang pertama, iaitu pada ayat ketiga, di mana di sini pada ayat ni terdapat khilaf bahawa Imam Madani awal dan akhir tidak mengiranya sebagai satu ayat, manakala selain daripada mereka mengiranya sebagai satu ayat. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya bagikan kepada kawan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Taib Azamuddin bin Mesri, nombor metrik 2016 085. Baiklah, saya akan meneruskan perbahasan mengenai khilaf ilmu fawasil yang terdapat di dalam surah Ar-Rahman pada bait 91 dan juga 92, iaitu wa asqatul makiyyu lil anam kathani nari lil iraqi syami wal mujrimuna thaniyan likulli illa li basri kama fi naqlin. Baik, apa yang dapat difahami daripada matan ataupun bait tersebut ialah pada kalimah lil anam, Imam Maki tidak mengira sebagai satu ayat. Ini bermakna Al-Bakun ataupun baki ulama fawasil yang lain, iaitu Madani awal, Madani akhir, Basri, Dimashqi, Himsi dan juga Kufi mengira kalimah lil anam sebagai satu ayat, ataupun dapat dijelaskan pada surah Ar-Rahman, iaitu pada ayat ke-10, wal arda wada'aha lil anam. Hanya Imam Maki seorang sahaja yang tidak mengira sebagai satu ayat. Jelas untuk itu. Baiklah, seterusnya kathani nari lil iraqi syami, masih lagi dalam perbahasan yang sama, iaitu untuk Imam Iraqi dan juga Syami yang terdiri daripada Basri, Kufi, Dimashqi dan Himsi tidak mengira kalimah nari, iaitu pada maudhi'u tsani, pada tempat yang kedua, sebagai satu ayat. Ini bermakna Al-Bakun iaitu Madani awal, Madani akhir dan Maki sahaja yang mengira kalimah nari pada maudhi' ats-tsani sebagai satu ayat. Dapat dilihat pada surah Ar-Rahman, iaitu pada ayat ke-35, yursalu alaikuma syuwazum minan nar. Hanya 3 orang sahaja, iaitu Madani awal, akhir dan juga Maki mengira sebagai satu ayat. Adapun pada kalimah nari yang pertama fi maudhi' awal, kesemua ulama fawasil makdud ataupun mengira sebagai satu ayat, wal khalaqal janna min marijim min nar. Baiklah, bait ke-92, wal mujrimuna thana likulli illa li basri kama fi nakli, iaitu pada kalimah al-mujrimuna. Al-mujrimuna, kesemua ulama fawasil mengira al-mujrimuna fi maudhi' tsani, iaitu pada tempat yang kedua sebagai satu ayat, kecuali illa li Basri, kecuali Imam Basri seorang sahaja yang tidak mengira kalimah al-mujrimuna, iaitu pada maudhi' ats-tsani, tempat kedua, sebagai satu ayat.
Adapun pada kalimah al-mujrimu fi maudhi awal, pada tempat yang pertama, kesemua ulama fawasil tidak mengira sebagai satu ayat. Baiklah, sebagai kesimpulannya, kita akan melihat kepada jumlah khilaf ilmu fawasil yang terdapat di dalam surah-surah yang telah dibentangkan sebentar tadi. Akan tetapi sebelum itu saya ingin memohon maaf kerana terdapat sedikit kesilapan penulisan dalam kertas kerja, iaitu jumlah khilaf fawasil bagi surah Muhammad ialah sebanyak 8 khilaf fawasil, manakala bagi surah Ar-Rahman terdapat 5 khilaf fawasil. Manakala untuk surah At-Tur sebanyak 2 khilaf dan juga surah An-Najm sebanyak 3 khilaf. Maka dengan ini berakhirlah perbentangan daripada kumpulan kami. Segala kekurangan ataupun kesilapan semasa pembentangan kami memohon maaf, dan insya-Allah kami akan perbaiki pada masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan terima kasih.